Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sila muka surat 24. Hukum menghadap ke arah kiblat. Ayat sebelum ini bercakap tentang Baitul Maqdis, kemudian Baitullahil Haram. Nabi selalu mendongak kepalanya ke langit kerana mengitai wahyu, kedatangan wahyu. Ini kerana Nabi kita lebih suka kepada negerinya, negeri Makkah, yang sebelum ini pun Nabi menghadap kiblat ke arah Baitullah. Kemudian ada sebab-sebab yang tertentu, perpindahan, peralihan arah kiblat terjadi ataupun berlaku, dan selepas itu pula perubahan untuk kali kedua pula berlaku supaya arah kiblat itu bertukar kepada Baitullahil Haram. Pagi ini kita akan ikuti beberapa keterangan yang menyatakan sejauh mana dalam Islam ni meletakkan kiblat itu sebagai syariat, sebagai syariat Islam. Kita lihat, katanya hukum menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat sebagai kiblat salat merupakan satu daripada syarat sah salat, sama ada salat fardu atau salat sunat. Menghadap kiblat mustahab. Ini bermakna salat tidak sah tanpa menghadap ke arah kiblat sepanjang masa salat didirikan. Selain ayat di atas yang dijadikan hujah utama bagi hukum ini, didapati juga hadis, antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila as-salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata." Lam tu bagi di bawah, asbighi pun bagi di bawah juga. Kita tak boleh berhenti setakat fa asbigh. Kalau berhenti setakat tu bunyinya fa asbigh lah, tapi tempat ni tak boleh berhenti. Dia ada hukum khas, waqaf dan ibtida'. Jadi fa'asbir tak boleh berhenti tu. Fa'asbiril wudu'a, bila sambung tu ghain bagi di bawah. Summa istaqbil, tak boleh. Summa istaqbilil qiblata fakabbir. Fakabbir boleh. Itu dia. Jadi baris tu dia mempunyai kaedah khas. Itu tak jadi tu. Saya ingatnya saya tak tulis Pak Asbir begitu. Maksudnya apabila engkau hendak menunaikan salat, idza qumta ila salati, apabila engkau hendak menunaikan salat, jangan sudah salat nak tu maknanya dah azam betul-betul lah nak jadi betul-betul. Jika tidak terjemah begitu, idza qumta, bila awak sudah berdiri. Bila awak sudah berdiri untuk semayang, maka ambillah wudu. Mana dah? Ini dah berdiri, dah semayang, dah selesai dah, wudu apa lagi? Jadi fi'il madhi pun kalau kita baca, kita belajar nahwu, dia tak boleh kira sangat. Qamatis salah, sesungguhnya telah berdiri salat, telah didirikan salat. Hendak didirikan salat, sebenarnya waktu tu belum lagi salat. Iza qamatis sa'atu, apabila telah berlaku kiamat. Kiamat tak lagi. Kalau dah kiamat dah, kita tak boleh buat apa dah, nak tanam pokok ke, nak basuh kain ke, nak makan ke, dah tak ada dah bila dah mati. Macam tu. Jadi setengah hawanya dia nak hujah iza qamatis sa'atu, maknanya bila telah berlaku kiamat, dah nak berlaku. Jadi di sini bila nak semayang, asbiril wudu'a, asbir maknanya ratakan. Asbir itu maknanya ratakan. Sebab itulah kita disunat gosok
celah-celah tangan, celah-celah jari, gosok habis. Jadi air tidak perlu banyak. Air tak perlu banyak. Air sebotol misalnya ni pun tak habis sebenarnya. Tak habis kalau nak setakat nak ambil wuduk, dan wuduk telah sempurna, tak sampai pun sebotol ni. Jadi dengan itu kita sekali-sekala, kalau tidak boleh tiap-tiap hari pun, sebab kita ni dah kaya dengan air, kita buat ambil wuduk cara sunnah Nabi lah. Cara sunnah Nabi. Walaupun kita mempunyai lebihan air, tapi bayar bilnya pun besar sebenarnya. Kalau buat masjid begini besar, kita belajarlah berjimat air, jimatkan air. Jadi asbiril wudu'a, hukumnya asbir, ratakan wudu. Ambillah wudu, kemudian menghadap ke arah kiblat dan bertakbirlah. Jadi kita terjemahnya, ambillah wudu, asbiril wudu. Kalau sebutnya ratalah wudu pun boleh juga macam tu pun, tapi sebelum rata tu dia dah gunakan air. Guna air kali yang pertama, kemudian kali yang kedua tu nya rata, gosok lah. Gosok tempat-tempat yang tak sampai tu, pastikan sampai. Nabi berpesan sangat kepada orang yang basuh kaki tumiknya tak sampai air. Wailul lil a'qabi minan nar, neraka kepada orang yang tumiknya kering. Tumiknya kering, yakni waktu dia berwuduk dia tak nampak tumik sebelah belakang itu tak sampai air. Pastikan sampai air ke sebelah belakang, yakni tumik kita. Jika tidak, Nabi ancam dengan hadisnya, menyatakan wailul lil aqabi minan nar, rugilah ataupun celakalah ataupun nerakalah kepada mereka yang kering, yang mereka tidak memastikan air wuduk sampai ke tumik. Kena gosok dah dulu. Celah-celah jari, al-barajim, celah-celah jari kaki pun demikian juga. Jadi ada, kalaupun tidak ramai, ada orang yang tidak mengutamakan, mengabaikan wuduk sehingga wuduknya tidak sempurna. Hadis ini menunjukkan tidak sah salat tanpa menghadap kiblat. Satu, hadis di atas tadi, kecuali dalam beberapa keadaan yang berikut. Ini tidak mengapa walaupun tidak sempurna kiblat. Pertama, salat sunat di atas kenderaan atau seumpama kenderaan. Jadi semayang sunat di atas kenderaan tak perlu ada kiblat. Kita menghadap ke arah mana dalam kenderaan kita? Boleh takbir, kemudian teruskan arah kiblat. Arah kiblat tidak diwajibkan. Kalau payah lah, tapi kalau mudah, hadap dulu ke arah kiblat. Pasal apa kita nak cari hanya dalam perkara yang seumpama ini. Menunjukkan pertama, salat sunat di atas kenderaan atau seumpamanya. Mengapa dipentingkan sangat? Kerana kalau ada setengah orang dia tak pernah tinggal salat sunat, tiba-tibanya dia dalam satu perjalanan jauh, musafir, sukar untuk menghadap kiblat. Satu, atau dia tidak tahu arah kiblat yang betulnya. Jadi bagaimana keadaannya? Tengok dulu salat apa tu, salat fardu ke salat sunat. Salat sunat semayang lah ke mana-mana pun tak apa. Tapi kalau salat fardu, pastikan dahulu, tanya orang yang boleh kita percayai, ataupun tak boleh, ijtihad lah. Ijtihad. Dalam ijtihad ni kita tak boleh pakai ijtihad orang. Kita 3 orang, 3-3 ni lain ijtihadnya. A kata sebelah sini, B kata sebelah kiri, B kata, C katanya sebelah belakang kiblatnya. Masing-masing semayang lah. Kalau macam tu tak boleh beriman antara satu dengan lain. Konsepnya macam mana? Hukumnya makmum hendaklah yakin imamnya sah salat. Itu asalnya. Kalau dia makmum, dia tidak yakin imam ni sah salatnya, maka dia tidak boleh menjadi makmum kepadanya. Termasuklah apa sekalipun imam cacat pada salah satu daripada beberapa rukun sembahyang. Rukun sembahyang berdiri betul, tiba-tiba dia tak boleh berdiri betul.
Tak sah. Syaratnya baca Fatihah dengan betul. Dia tak boleh baca dengan betul. Bolehkah jadi makmum? Tak boleh jadi makmum. Kalau kita yakin dia tak sah, tak boleh. Dan kita semayang juga pasal orang lain. Kalau pasal orang lain ni susah sekali lah kita nak benar nak jawabnya. Orang lain duduk semayang belakang dia, walaupun dia baca tak betul, nak kira orang lain ni, nak kira orang lain, kita kira amalan kita sah ataupun tidak. Tapi kalau kita katanya kalau orang lain tak sah, kita tak sah semayang ramai-ramai, macam tu tak boleh nak tanya hukum lah. Pertama, salat sunat di atas kenderaan atau seumpamanya. Penunggang kenderaan diharuskan melakukan salat sunat ketika di atas kenderaannya dengan isyarat atau isyarat pada rokok dan sujud. Dia semayang di atas kenderaan, nak sujud susah, demikian juga nak rokok susah, isyarat sajalah, isyarat salat sunat. Demikian juga pada kiblat. Kiblat dia tidak disyaratkan menghadap kiblat pada ketika sulit ini, kerana salat sunat baginya penting, dia tidak pernah tinggal. Jadi salatlah sunat walaupun dalam perjalanan. Ketika sujud hendaklah lebih rendah daripada rokok. Dia pun satu juga. Semayang atas kursi, semayang atas kursi ketika sujud lebih rendah. Ada orang katanya dia bacanya dalam YouTube, dia kata rokoknya lebih rendah daripada sujud. Kacau ni. Kacau macam mana? Tak boleh. Sujud lebih rendah daripada rokok. Macam tu. Sujud. Kalau buat terbalik begitu, inilah dia sumber kita nak cari hukum. Janganlah dalam YouTube. Jangan dalam YouTube. Kalau dalam YouTube pun kita tengok orang dulu siapa dia. Siapa? Kalau Radio Ikim tu dia ada ustaz nama apa, saya tak boleh ingatnya. Dia syarah Matan Zubat. Itu pakar sebenarnya dalam fiqh. Matan Zubat di Radio Ikim. Kalau nak ajak orang ni bagi ceramah fiqh, bagi satu kuliah dia mengajar fiqh, cukup baik. Kerana dia mahir dalam, dia belajar di Yaman. Semua orang belajar di Yaman ini, kitab Zubat ini dia tak letak lah, mesti dia hafal daripada awal hingga akhirnya. Zubat karangan Ibnu Ruslan. Dengarlah, saya rasa dia dalam 2 kali dalam seminggu, kemudian diulangi pula 2 kali, itu jadi 4 kali. Nama tu lupa lah, boleh carilah nama tu. Ceramah dianya fiqh mengenai semayang. Tapi kalau orang tanya ni macam-macam pertanyaan dia, tentang kurban dan apa, bagus orang ni, ustaz. Isyarat rokok dan sujud. Ketika sujud hendaklah lebih rendah daripada rokok. Kiblatnya pada ketika itu kemana sahaja arah yang dibawa oleh kenderaannya. Tak kiralah dia nak pergi ke mana pun kenderaan itu, biarlah dia. Kita semayang tu sama ada atas kereta api, atau perahu, atau kapal terbang, atau apa-apa sekalipun, syaratnya salat itu sunat. Salat sunat, salat duha, salat qabliyah ba'diyah misalnya, ataupun salat apa-apa dalam kenderaan, mustahab semayang dalam musafir sebenarnya. Kerana kita tak tahu ni bila ajal kita datang. Tempat ni biasa dalam perjalanan, biasa orang mati, macam-macam kesnya. Jadi kita semayang sunat yang kita biasa semayang tu, semayanglah. Musafir tidak jadi halangan, malah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan untuk menunaikan salat. Kiblatnya pada ketika itu kemana sahaja arah yang dibawa oleh kenderaannya. Diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kita sebut Ibni Umar, kena kata radhiyallahu anhuma tu kepada kedua-duanya. Ibnu Umar ni anak kepada Umar, iaitu Abdullah
bin Umar. Jadi untuk rekasnya orang Arab dipanggil Ibni Umar. Ibni Umar. Kita tak main Ibni Umar ni, kita main nama terus. Jadi itulah yang sikit dengan tu Arab. Kemudian hadisnya begini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salatal laili illa al-fara'idha wa yutiru ala rahilatihi. Terjemahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan salat sunat malam. Sunat malam ni dalam safar pun tak tinggal. Siapa? Ibnu Umar. Ini orang kuat ibadat. Nabi SAW sering melakukan salat sunat malam dalam musafirnya dengan menghala ke arah mana kenderaannya berjalan. Baginda juga menunaikan salat sunat dengan isyarat, kecuali pada salat fardu. Tak boleh salat fardu, mestinya sempurnakan tuntutan menghala ke arah kiblat. Baginda juga, yakni Nabi juga melakukan salat witir di atas kenderaannya. Salat witir ini khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan ini wajib oleh seorang tu semai witir dulu sebelum daripada salat subuh, yakni dalam waktunya lah, dalam salat subuh, sebelum subuh. Imam Syafi'i kata sunat muakkad. Imam Abu Hanifah kata fardu, bukan fardu, dia kata wajib. Bagi Imam Abu Hanifah, dia membezakan di antara dua istilah, wajib dan fardu. Jadi bagi Imam Syafi'i, dia kata fardu dah lebih rendah sikit, sunat muakkad. Imam Abu Hanifah kata tiga tahapnya. Pertama fardu, yang kedua wajib, yang ketiga sunat. Jadi Imam Abu Hanifah dia tak boleh nak kata sunat pada salat witir, kerana Nabi tidak pernah tinggal. Dan selain daripada itu pula ada nas-nas yang mengatakan witir itu wajib. Jadi kita sekurang-kurangnya kena kerak juga lah semayang witir ni. Datang awal sikit, kalau datang lewat tu tak sempat masa nak semayang. Kalau semayang witir terus sebelum daripada salat sunat salat tahiyatul masjid pun boleh juga. Semayang sunat witir dulu. Kita nampak agak-agak dah bila ni nak keluar dah ni, nak qamat dah. Nampaknya ni dia bawa mikrofon dah. Jadi kita semayang sunat witir dulu, kemudian salat apa yang satu lagi namanya tahiyatul masjid. Jadi hak kecil dia boleh masuk dalam hak besar. Sunat tahiyatul masjid itu sunat muakkad. Sunat witir itu dekat-dekat dengan fardu, wajib. Jadi dahulukan wajib, yang hak rendah lagi tu dia boleh masuk dalam hak lebih besar lagi. Dia boleh ada kaedah itu. Orang puasa sunat, dia puasa qada dalam bulan Syawal. Jadi 6 hari dalam bulan Syawal itu termasuk dalam puasa qada dia. Puasa qada. Jadi kaum wanita jemaah muslimat patut juga yang tak sempat habis puasa Ramadan, puasalah 6 hari dalam bulan Syawal, dengan sendirinya puasa sunat masuk dalam tu. Itu kaedah usul fiqh. Kedua, salat yang dihadapkan, yang salat orang yang dipaksa dan tidak dibolehkannya dan tidak membolehkannya menghadap ke arah kiblat. Tak boleh, dia kena berkah kaki tangan, tak boleh nak menghadap kiblat. Orang ini digugurkan kewajipan bersalat menghadap kiblat. Dia boleh bersalat dengan menghadap ke mana-mana arah yang boleh dilakukannya. Ini orang terpaksa. Kemudian orang yang ketiga, ini orang di hospital pula. Ketiga, solat orang sakit yang tidak ada pembantu untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Kalau ada pembantulah yang membetulkan kedudukannya ketika nak salat.
supaya arah kiblatnya tepat. Dia boleh bersolat dengan menghadap ke arah mana saja dia berada. Jadi ada kalanya ada pembantu, ada kalanya tak ada pembantu. Macam mana dia nak salat? Itulah dia kemudahan yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pembantu minta tolong orang, bantu. Dan kalau tak ada, semayanglah hadap ke mana-mana sekalipun, lebih mudah baginya. Yang keempat, salat orang yang dalam ketakutan. Orang dalam ketakutan. Ketakutan macam mana? Takut diserang musuh. Dia mestinya menghadap ke arah musuh kerana bimbangkan musuh itu menyerangnya. Kalau dia menghadap kiblat dengan betul. Jadi hadapkanlah kepada musuh supaya musuh tengok, dia pun takut. Sedangkan hamba Allah ni sedang semayang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentaklifkan, tidak mewajibkan seseorang melainkan sekadar yang terdaya olehnya. Setakat dia berupaya lah, dia berupaya macam mananya, berupaya semayang, berbaring ke arah mana yang dia mampu misalnya. Kemudiannya dalam keadaan ini seseorang hendaklah bersalat tanpa diwajibkan mengulangi salatnya, tak payah qada. Menurut pendapat Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, menghadap ke arah kiblat ada dua cara menghadap ke arah kiblat. Cara pertama setiap orang yang dapat melihat bangunan Kaabah itu, iaitu bagi mereka yang berada di Makkah, sama ada di masjid, di rumah atau di tanah datar, atau di bukit, tidak sah salatnya sehingga dia tepat menghadap ke arah kiblat yang dapat dilihat, yang tepat dengan pandangan matanya. Bagi mereka yang berada di Mekah dan boleh lihat Kaabah, semayang mestilah menghadap ke arah kiblat yang dia nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang berada di suatu tempat di Mekah tetapi tidak dapat melihat bangunan Kaabah atau berada di luar negeri Mekah, maka dia dikehendaki berijtihad untuk mencari arah kiblat dengan tepat, seperti menggunakan dalil-dalil bintang, matahari, bulan, gunung ganang, hala tiupan angin dan segala tanda-tanda yang boleh dijadikan alamat kiblat dulu sebelum salat. Ini benda-benda yang lihat bukit, lihat kawasan, lihat tengok angin bertiup, matahari dan sebagainya, semua ini boleh dijadikan penanda kepada arah kiblat dengan betul bagi mereka yang tidak dapat memastikannya. Kemudian ketika ayat dinuzulkan, umat Islam sedang menunaikan salat di Masjid Bani Salamah. Katalah dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu 'alan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.